Ibn Taymiyah memberi fatwa boleh bunuh orang yang lafaz niat. Ush. Siapa ikut fatwa Ibn Taymiyah ni dahsyat. Siapa lafaz niat boleh bunuh. Tapi sebenarnya tak. Fatwa ni Ibn Taymiyah dia sedang menjawab soalan yang khusus. Orang yang lafaz niat mengganggu orang sekeliling yang salat. Dia salat jemaah dalam masjid, dia lafaz niat dengan kuat sampai ganggu. Imam pun dengar lafaz niat dia. Maksudnya lafaz niat dia tu dah macam imam baca Fatihah waktu solat maghrib. Bila orang tegur dia, ini soalan dia kata bila orang tegur dia, dia kata benda ni wajib. Dia kata benda ni wajib dan suka hati akulah, agama ni hanya berdasarkan hawa nafsu aku. Maka Ibn Taymiyah jawab, dia kata menjaharkan, mengeraskan bacaan niat, lafaz niat tidak disyaratkan ataupun tidak dimasyru'kan di sisi mana-mana ulama. Ulama yang kata lafaz niat ni ada, mereka tak kata kuat, mereka kata hanya melafazkan. Tuan-tuan pernah tengok orang mazhab Syafi'i tiba-tiba bila dia lafaz niat dia baca kuat-kuat macam imam baca Fatihah? Itu mazhab Syafi'i. Apa yang Ibn Taymiyah sebut ni betul. Mengeraskan bacaan kuat macam imam baca Fatihah untuk lafaz niat, tak ada satu orang ulama pun kata masyru'. Tak ada satu orang ulama pun kata dia disyariatkan, dia kata. Wala fa'alahu rasul, tidak dilakukan juga oleh rasul, tidak dilakukan oleh khalifahnya, tidak dilakukan oleh mana-mana salaf, dia kata, dan mana-mana imam. Sesiapa yang mengatakan dia adalah agama Allah, kuat bacaan lafaz niat, dan siapa mengatakan ia wajib dan mengatakan agama hanyalah berdasarkan kepada hawa nafsu aku, maka dia telah kafir. Kerana pasal apa dia kafir? Kerana dia mengatakan agama itu berdasarkan hawa nafsu, sedangkan agama itu secara ijma' berdiri di atas Quran dan sunnah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka sebab itu dia kata, wa man idda'a anna zalika dinullah, sesiapa yang mendakwa dia adalah agama Allah dan dia adalah wajib. Ibn Taymiyah tak suruh bunuh. Dia tak suruh bunuh dulu. Dia kata, fa innahu yajibu ta'rifuhu asy-syari'ata wastitabatahu min hadzal qaul. Wastitabatuhu min hadzal qaul. Dia kata, maka pada ketika ini bila dia kata wajib aja, kita kena ajar dia syariat. Kena ajar dia syariat dulu, minta dia bertaubat dulu daripada perkataan dia yang sangat bahaya. Fa in asarra ala dhalik, kalau dia masih lagi berkeras, kita dah hajar dia, baru dia kata kutil. Baru dia kata kutil. Baik. Fatwa yang ketiga yang kontroversi. Yang kontroversi. Ibn Taymiyah mengatakan boleh bunuh orang yang tak solat Jumaat. Kalau tak solat Jumaat, dia kata boleh bunuh. Di mana fatwanya? Ibn Taymiyah ditanya tentang orang yang tak solat Jumaat dan menganggap perbuatan tak solat Jumaat itu ibadah. Boleh faham? Apa hukum tak solat Jumaat tanpa uzur? Oh, nasi dah masuk. Bila nasi dah masuk, memang cabaran besar untuk berceramah. Apa hukum tinggal salat Jumaat dengan sengaja tanpa uzur? Apa hukum? Haram. Bagi orang yang wajib salat Jumaat, haram untuk tak salat Jumaat tanpa uzur. Clear? Haram, eh? Kalau orang tanya dia, pasal apa orang tak salat Jumaat ni? Malah. So haram. Tapi kalau dia jawab, dia wajib salat Jumaat, dia tak pergi salat Jumaat. Bila orang tanya dia, ni pasal apa orang tak salat Jumaat? Hampa siapa tak salat Jumaat? Tak salat Jumaat ini berpahala besar. Apa hukum? Murtad lah. Kerana salat Jumaat disebut kewajipannya dalam Quran. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Tiba-tiba dia kata tak salat Jumaat itu berpahala.
Kalau sekadar dia tak solat dan dia akui benda tu dosa, tu no problem. Maksudnya dosa pada dia tak murtad. Kerana dia mengiktiraf hukum. Tapi dia kata sebenarnya tak solat Jumaat ni pahalanya besar. Jomlah kita berjemaah tak solat Jumaat. Maka sebab itu Ibn Taymiyah kata, fa inna ta'abbuda bitarkil jumu'ati wal jama'ah bihaitsu yara anna tarkahuma afdal min syuhudihima mutlaqan kafar yajibu an yustataba sahibuhu minhu fa in taba wa illa qutil. Sesungguhnya menganggap ibadat dengan meninggalkan solat Jumaat dan meninggalkan solat jamaah. Solat Jumaat dia tinggal, solat jamaah dia tinggal. Bila orang tanya dia pasal apa, dia tak kata malah, tapi dia kata sebenarnya solat jemaah dengan solat seorang-seorang pahala besar lagi. Solat Jumaat ni kalau kita buat makruh, tak solat Jumaat tu yang bagus, pahala banyak. Maka Ibn Taymiyah kata, dengan anggapan dia melihat meninggalkan solat Jumaat dan Jumaah afdal, lebih utama, lebih afdal daripada menghadirinya secara mutlak, maka dia kafir secara mutlak. Maksudnya sama, musafir ke tak musafir ke, solat Jumaat tak afdal berbanding dengan tak solat Jumaat, kafir. Betul ke tak betul fatwa ni? Betul. Dia kata yajib ayyustataba sahibuhu, orang yang mengatakan kalimah ini perlu diminta untuk bertaubat. Wa illa qutil, kalau tidak hendaklah dia dibunuh kerana dia telah murtad, menolak hukum Tuhan yang telah sabit dalam Quran. So di mana masalahnya? Dia masalah bila kita pergi kira, dibunuh 1, 2, 3, bacalah. Profesor kena baca. Ini masalah bila dia hanya kira masalah lah. Kira tanpa baca itu masalah. Dia mesti mau baca dan analyse apa yang dimaksudkan oleh Ibn Taymiyah. Dia kata, yang tu itu mungkin ustaz punya pemahaman, kami faham dengan cara lain. Mana boleh tinggal solat Jumaat atau jadi kafir? Saya kata, dalam fatwa yang lain, Ibn Taymiyah mengatakan orang yang tinggal solat Jumaat tak kafir. Di dalam fatwa yang lain, orang yang tinggal solat Jumaat, Ibn Taymiyah kata tak kafir. Tapi yang menjadi kafir bila dia kata tinggal solat Jumaat tu berpahala, tu yang kafir. Baik. Fatwa keempat, hukum bunuh orang yang tidak berpegang dengan ajaran agama. Ini juga fatwa yang dikatakan Ibn Taymiyah telah galakkan orang bunuh orang-orang yang tidak berpegang dengan agama. Mana-mana orang kita tengok tak solat, bunuh. Pasal apa? Ibn Taymiyah suruh bunuh. Sebab dia tak berpegang dengan agama. Mana-mana orang yang kita nampak tak tutup aurat, boleh bunuh. Sebab dia tak berpegang dengan ajaran agama. Apa bukti? Dia kata, tengok Ibn Taymiyah kata apa? Fa amma syar'ul munazzal fahuwa ma thabata 'anir rasul minal kitabi was sunnah. Wa hadha asy-syar' yajibu 'ala al-awwalin wal akhirin ittiba'uhu wa afdalu awliya'illah akmaluhum ittiba'an lahu wa man lam yaltazim hadha asy-syar' aw ta'ana fihi aw jawaza li ahadin al-khuruj anhu fa innahu yustatabu fa in taba wa illa qutil. Dia kata ada pun syariat yang diturunkan itu ialah sesuatu yang telah sabit daripada Rasul, daripada Quran dan Sunnah. Syariat inilah yang wajib ke atas orang yang paling awal dan orang yang paling akhir untuk mengikutnya. Dan semulia-mulia wali-wali Tuhan ialah mereka yang mengikut syariat ini dengan paling sempurna sekali. Sesiapa yang tidak melazimi syariat ini, ataupun menghina syariat ini, ataupun membenarkan orang lain keluar daripada syariat ini, maka dia telah kafir, mesti diwajibkan untuk dia bertaubat. Kalau tidak, dia dibunuh.
Kalau dia taubat, tak payah bunuh. Perkataan dia tu, dia kata lam yaltazim, tidak beriltizam, maksudnya tidak mengamalkan ajaran syariat. Boleh bunuh ke? Sebahagian orang faham macam tu. Sebahagian orang faham macam tu. Baik tuan-tuan, setelah memerhatikan teks fatwa ni, saya melihat tak ada pun dakwaan yang mengatakan Ibn Taymiyah ni ekstremis. Sebab fatwa ni mengandungi 3 benda. Tidak berpegang dengan syara' munazzal. Yang kedua, mencaci syariat Islam. Yang ketiga, membenarkan mana-mana orang keluar daripada syariat Muhammad. Ni 3 benda yang dia kata salah satu daripada 3 ni boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Bila murtad kena bunuh lah. So apa masalah dia? Masalah dia kita tengok. Yang ketiga tu ada masalah tak? Kita membenarkan mana-mana orang untuk keluar daripada syariat Muhammad pergi masuk syariat Khidir. Ni sebahagian daripada geng sufi. Kan sebahagian pada geng sufi yang sesat ni. Yang sesat berat ni. Dia bila tengok tok guru dia buat dosa, berzina contohnya, dia kata kalau kita berzina, anak murid berzina, maksiat. Tetapi kalau tok syekh berzina, itu ibadat. Ya, disebut dalam kitab Al-Qardawi, ada sebahagian daripada tarikat di Mesir buat benda ni. Sebahagian lah, bukan semua tarikat macam tu, tapi sebahagian ada yang sesat ni. Kalau kita berzina, dia kata kita sedang melakukan maksiat kepada Allah. Tapi kalau tok guru berzina, tok guru sedang mensyukuri nikmat Allah. Sebab dia kata tok guru telah sampai kepada satu makam, sampai kepada satu martabat yang telah membenarkan dia keluar daripada syariat Muhammad, tak terikat lagi dengan syariat Muhammad, seperti mana Khidir tidak terikat dengan syariat Musa. Kan Khidir dia masa dia berjumpa dengan Musa kan dia buat benda-benda yang Musa pun tak tahu. Masa itu bukan syariat Musa, syariat Khidir. Maka sebahagian daripada tarikat guna hujah ni. Dia kata saya dah zikir-zikir puluh ribu punya zikir, ratus ribu punya zikir, maka saya dah sampai martabat ni lah. Martabat keluar daripada syariat Muhammad. Siapa yang membenarkan benda ni, dia kafir. Walaupun dia tak keluar daripada syariat Muhammad, bila dia kata boleh keluar daripada syariat, ini kufur, ini kalam kufur. Bukan Ibn Taymiyah seorang yang memberi fatwa demikian. Al-Qurtubi juga diriwayatkan memberi fatwa demikian. Ibn Abil Ais Al-Hanafi juga mengatakan demikian. So yang nombor 3 tak ada problem. Yang nombor 4, mencaci syariat Islam. Mencaci syariat Islam, confirm lah. Dia kena beza mencaci syariat dengan mencaci tokoh. Sebab ada orang kadang-kadang tak boleh beza benda tu. Mencaci tokoh beza dengan mencaci syariat. Mencaci Nabi ya, mencaci Allah, mencaci Nabi, mencaci agama, mencaci Al-Quran, mencaci As-Sunnah, ya. Tapi kalau setakat mencaci tokoh, yang ni tak kafir lagi, dia cuma berdosa lah. Tu kita kena tahu tu, kena beza dua benda tu. Jadi dia mencaci syariat. Sagi bila kata mencaci tokoh dengan mencaci agama sama, sagi orang yang mencaci Ibn Taymiyah pun ada orang yang pro Ibn Taymiyah akan kafirkan. Saya tak mau yang tu. Kalau mencaci Ibn Taymiyah dia tak kafir, cuma dia berdosa lah kalau dia mencaci tanpa hak. Kritik boleh, jangan caci. Tapi kalau mencaci agama, kafir. Yang menjadi masalah tidak berpegang dengan syariat munazzal, tidak beriltizam. Kita kena tahu tuan-tuan, Ibn Taymiyah sebelum daripada teks ni, dia ada hurai apakah yang dimaksudkan dengan syariat munazzal. Dia kata syarak ni ada 3 jenis. Ada syarak, ada syariat yang munazzal, ada syariat yang muawwal, ada syariat yang mubaddal. Bila kita tak baca dia punya muqaddimah, kita baca tangni saja, sebab tu kita masalah. Dia define dulu apa yang dimaksudkan dengan syarak munazzal, yang dia kata siapa yang tak beriltizam dengan syarak ni jadi kafir. Dia kata syarak munazzal ialah syarak yang mana
sabit daripada Rasul dalam Quran dan dalam sunnah. Siapa yang tak beriltizam dengan syariat ni memang kafir lah. Satu orang kalau dia tak salat, solat ada khilaf, tak apa, kita ambil yang lain. Satu orang dia mencuri, kafir tak dia dengan mencuri? Dia tak kafir. Kalau orang tanya dia, hang ni mencuri, hang orang Islam ke? Islam. Hang mengaku Nabi turun Nabi ke? Mengaku. Hang percaya dengan hari kiamat ke? Percaya. Masalah hang apa sebenarnya ni? Masalah aku sebenarnya aku mencuri je. Maksudnya dia beriltizam dengan agama, kerana dia percaya semua yang Nabi bawa itu atas kepala dia. Cuma dia tak mengamalkan sebahagian daripada ajaran agama, tetapi dari sudut keseluruhan dia beriltizam. Yang Ibn Taymiyah maksudkan ni, orang yang tak beriltizam. Maksudnya, Nabi Muhammad tu Nabi untuk mereka je, untuk aku tak. Itu maksud tidak beriltizam dengan syarak yang munazzal. Ibn Taymiyah sebut, dia kata ada satu lagi syarak muawwal. Syarak muawwal ialah sesuatu yang disabitkan melalui jalan ijtihad daripada ulama. Yang ni Ibn Taymiyah kata orang boleh tidak beriltizam dengan satu mazhab, dia boleh ambil imam lain. Yang ni tak salah. Syarak muawwal. Ada satu lagi syarak mubaddal. Siapa yang pegang kafir terus. Apa syarak mubaddal? Syariat yang telah diganti. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan Quran, dia pergi ambil kitab lain sebagai ganti Quran. Yang ni kafir terus lah. Maka sebab tu kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan Ibn Taymiyah dalam kalam dia. Ibn Taymiyah membenarkan bunuh orang yang meninggalkan salat. Ibn Taymiyah dikatakan membenarkan untuk bunuh orang yang tinggalkan salat. Ibn Taymiyah kata dalam fatwa dia, وَمَنْ أَخَّرَهَا لِسِنَاعَةٍ أَوْ صَدْيٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ خِدْمَةِ أُسْتَاذٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسِ وَجَبَتْ عُقُوبَتُهُ بَلْ يَجِبُ قَتْلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَالْتَزَمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ أُلْزِمَ بِذَلِكَ وَإِنْ قَالَ لَا أُصَلِّي إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِاشْتِغَالِهِ بِالصِّنَاعَةِ وَالصَّيْدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. Orang tanya pada Ibn Taymiyah, boleh tak tinggalkan salat disebabkan oleh kerana kerja? Maka Ibn Taymiyah jawablah. Ibn Taymiyah kata, sesiapa yang akharaha, dia bila sebut akhara salat ni, takhirus salat, boleh maksud lewatkan salat. Tapi kalau dikatakan takhirus salah an waqtiha, melewatkan solat daripada waktu, maksudnya tak solat sampai habis waktu. So kita kena tahu kaedah bahasa Arab. Okey? Di sini dia kata sesiapa yang tak salat dalam waktu, maksudnya habis waktu asar tak salat, disebabkan oleh kerana kerja, disebabkan oleh kerana pergi memburu, disebabkan oleh kerana berkhidmat untuk seorang ustaz, berkhidmat dengan guru tak solat, dia pun tak solat sekali, ataupun yang seumpamanya, sehingga terbenamnya matahari, maka wajib untuk diambil tindakan pada dia, bahkan wajib untuk dibunuh di sisi majoriti ulama setelah diminta untuk bertaubat. Bunuh lepas minta taubat. Kalau dia bertaubat dan dia salat, okey. Tapi kalau dia kata aku tidak akan salat melainkan setelah terbenamnya matahari, aku tak mau solat asar, tunggu matahari terbenam baru aku solat. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan kerja, dia sibuk dengan buruan dan seumpamanya, maka pada waktu tu dia dibunuh. Orang bila dengar fatwa ni macam, uish, tak solat kena bunuh tu. Kalau kita cek seorang-seorang kat Malaysia ni, banyak kes tertunggak tu. Kan? Maka
Kita tengok Ibn Taymiyah kata apa lagi. Orang tanya dia berkenaan dengan solat jemaah. Orang tak pergi solat jemaah di masjid. Ibn Taymiyah kata, alhamdulillah. Jawapan dia, hendaklah dia disuruh untuk salat bersama dengan orang-orang Islam. Jika dia tidak salat, maka hendaklah dia diminta bertaubat. Kalau tidak, hendaklah dia dibunuh. Ada orang kata, Ibn Taymiyah ni bukan hanya sekadar tak salat je kena bunuh, tak pergi solat jemaah pun kena bunuh. Sebab dia kata, hendaklah dia diperintahkan untuk salat bersama dengan orang Islam. Kalau dia tak salat, hendaklah dibunuh. Kalau dia bertaubat, okey. Tak taubat, bunuh. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini bukan salat jemaah. Salat lah. Ya, pada Hanbali salat jemaah tu wajib, tapi orang yang tinggal salat jemaah tak dibunuh kalau dia salat di rumah. Yang dibunuh ni orang yang tak salat langsung, tinggal salat tanpa uzur. Maksudnya bukan disebabkan jamaah takhir, tak salat sungguh, dibunuh. Baik. Sebab tu saya kata di sini, jika diteliti dua fatwa yang dipetik di atas berkaitan dengan salat dan salat berjemaah, maka dua tafsiran yang mungkin boleh kita lakukan daripada dua fatwa ni. Fatwa yang pertama, Ibn Taymiyah membenarkan bunuh orang yang tidak melakukan salat berjemaah setelah diperintahkan. Kita boleh faham dengan cara ni. Satu. Cara yang kedua kita boleh faham, Ibn Taymiyah membenarkan hukum bunuh ke atas orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ni pun kita boleh faham. Bila kita ada dua kebarangkalian, mana satu yang betul ini? Nak mentafsirkan kalau Ibn Taymiyah ni, nak kata dia benarkan orang bunuh, pemerintah bunuh orang yang tak salat langsung ke orang yang tak salat jemaah? So ada dua kebarangkalian. Nak pilih salah satu tafsiran, kita kena cari bukti. Maka saya kata, tafsiran kedua tidaklah menjadi masalah, kerana fatwa boleh bunuh ke atas orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bukanlah pandangan Ibn Taymiyah saja. Bukan juga Ibn Taymiyah yang memulakannya. Bahkan dia adalah pandangan majoriti ulama. Bahkan Ibn Taymiyah kata ini pandangan majoriti. Ia juga pandangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i berkata, man taraka salata takasulan ma'atiqadi wujubaha famadhhabuna al-mashhur ma sabaq annahu yuqtalu haddan wala yakfur ataupun wala yukaffar wa bihi qala Malik wal aktsarun min as-salaf wal khalaf. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Al-Majmu', dia kata sesiapa yang meninggalkan salat kerana malas dalam keadaan dia percaya solat tu wajib atas diri dia, maka mazhab kami yang masyhur, iaitu mazhab Syafi'i, ialah apa yang telah berlalu sebelum ini kami jelaskan, dia dibunuh. Pemerintah boleh bunuh dia, bukan sebab dia kafir, tetapi kerana itu hukuman untuk orang yang tinggal salat. Inilah pandangan Malik, inilah pandangan majoriti daripada salaf dan khalaf. So kalau kita faham dengan tafsiran yang kedua, tak ada masalah. Maksud pandangan Ibn Taymiyah, kalau kita tafsirkan dengan boleh bunuh orang yang tinggal salat terus, tak ada masalah, kerana ini pandangan majoriti. Memang boleh dibunuh, tapi bukan kita yang pergi bunuh, pemerintah. Pemerintah punya kerja. Itu pun kena guna kaedah pembuktian, kena masuk mahkamah apa semua dululah. Jangan pula balik-balik ni cek, dah solat belum? Belum. Solat cepat, saya nak pergi asas pisau balik. Bahkan sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, dia kata apa? Boleh bunuh, hanya tinggal satu waktu. Tinggal satu waktu, azan zuhur ni dia tak solat, masuk azan asar dia tak solat, masuk azan asar dia tak solat, pemerintah boleh bunuh. Saya heran macam mana Ibn Taymiyah seorang je kena. Oh bukan yang tu Ustaz, yang tu memang tak ada problem. Kita marah pada bila mana dia kata mesti bunuh orang yang tinggal salat jemaah, orang yang boleh bunuh orang yang tinggal salat jemaah. Saya kata, saya berpandangan tafsiran yang betul adalah tafsiran kedua bagi fatwa bunuh yang dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah. Manakala tafsiran pertama tidak begitu tepat,
yang kata boleh bunuh orang yang tinggal salat jamaah. Ini kerana Ibn Taymiyah tidak pernah berfatwa boleh dibunuh bagi orang yang meninggalkan salat jemaah. Buktinya adalah kata-kata Ibn Taymiyah di bawah. Dia kata apa? Dia kata, wal musirru ala tarki salati fil jamaah rajulun su yunkaru alaihi wa yuzjaru ala dhalik bal yu'aqabu alaihi wa turaddu syahadatuh. Ibn Taymiyah kata, orang yang kekal berkeras tak nak salat berjamaah. Dia salat tapi dia tak nak salat jemaah, dia kekeh macam tu. Ibn Taymiyah kata dia adalah lelaki yang jahat. Hendaklah diingkari perbuatan dia. Mesti dibantah perbuatan tu. Mesti dihalang perbuatan tu. Bahkan mesti untuk dihukum. Dia tak ada kata dibunuh, dia kata dihukum. Dan mesti ditolak penyaksiannya. Kau dah mati nak saksi macam mana? Maksudnya Ibn Taymiyah kata boleh hukum ta'zir, bukan hukum bunuh kalau tinggal salat jemaah. Cuma orang yang kekal tinggal salat jemaah pada Ibn Taymiyah, penyaksiannya tidak diterima kerana dia buat benda yang haram. Kerana pada mazhab Hanbali salat jemaah wajib. Masa ni dandan nak tukar Syafi'i. Ada masa lagi? 5 minit. Fatwa ke-6 yang kontroversi. Boleh dibunuh orang yang menolak rukhsah dalam ibadah. Ini juga menjadi kontroversi di negara Arab. Dia kata Ibn Taymiyah ni